Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekalipun dalam keadaan yang berjerebu, kita masih dipilih untuk sama-sama menyambung pelajaran kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-76. Dalam keadaan kita sibuk-sibuk dengan jerebu yang di luar sana, sama-samalah kita jangan lupa bahawa yang lebih penting lagi ialah jerebu yang berada di dalam diri kita, ataupun secara tepatnya di dalam hati kita. Jerebu yang berada di dalam hati kita ini, dia buatkan mata hati kita jadi tak bersinar. Bila mata hati tak bersinar, dia tak boleh nak nampak, jadi dia gagal mengenal Allah. Satu lagi, jerebu yang berada di dalam hati kita juga, dia ni dalam kata lain tidak lain ialah sifat-sifat mazmumah. Itulah jerebu yang selama hari ini dia menjerebui kita punya hati, mata hati kita. Jadi jerebu yang di dalam hati kita ini insya-Allah boleh disingkirkan, boleh dijernihkan. Salah satu caranya ialah melalui dengan jalan tasawuf. Sebagaimana yang kita belajar sebelum ini, jalan tasawuf ini dia berkaitan dengan soal hati. Oleh sebab itu, sekarang hati kita ni dah berjerebu, jadi kita nak kurangkan jerebunya. Dan kalau boleh sampai ke satu peringkat, kita boleh buang terus, hilangkan terus jerebu-jerebu ini. Jerebu yang ada di dalam hati kita ini, kalau dia pergi, kita berjaya keluarkan dia, perginya itu bersama-sama dengan fikiran-fikiran yang buruk. Jerebu yang menghijab hati kita ni, sekiranya kita berjaya singkirkan dia, tersingkirnya itu dia pergi dengan membawa kata-kata yang buruk. Dan jerebu ini juga, kalau kita berjaya buang dia, perginya itu dengan perbuatan-perbuatan kita yang buruk. Bila jerebu ni pergi, maksudnya fikiran yang tak baik, kata-kata yang tak baik, perbuatan yang tak baik pun dia pergi. Masa ni lah timbulnya fikiran yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik pula. Sebab yang dah tak baik tu semua dah pergi dah. Jadi sangat pentinglah untuk kita berusaha menyingkirkan jerebu yang ada di dalam hati kita. Bila jerebu ni dah pergi, barulah mata hati kita ni dia senang nak bernafas, dia senang nak memandang, dan dia senang nak merasa. Hati yang jernih ni seumpama cermin tu tadi, masa itulah dia dapat menangkap utusan-utusan, berita-berita, hal-hal yang datang dari alam ghaib sana. Kalau dia tu berjerebu, dia tak boleh nak tangkap, tak boleh nak bersinar. Itu pentingnya kita menyingkirkan jerebu yang berada di dalam hati melalui jalan tasawuf. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk kepada pelajaran, kita imbas kembali sebahagian daripada isi kuliah yang lalu. Antara perkara yang kita sentuh ialah kelebihan Imam Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in besar, ulama besar, wali Allah besar. Tabi'in ni maksudnya orang yang pernah jumpa dengan sahabat tapi tak pernah jumpa dengan Nabi. Itu tabi'in. Hasan Al-Basri ni imam kepada para tabi'in. Antara kelebihan Hasan Al-Basri ini, sebagaimana yang disedari oleh orang-orang lain, cakap dia tu macam cakap Nabi-Nabi. Dan petunjuk-petunjuk, tips-tips, nasihat-nasihat yang dia bagi macam nasihat para sahabat. Ini buatkan orang rasa hairan. Ramai lagi ulama-ulama yang handal-handal zaman tu, tapi yang cakap tu macam Nabi-Nabi punya cakap, Hasan Al-Basri seorang. Orang tanya dekat dia, macam mana dia boleh dapat cakap-cakap yang macam ni? Kata dia belajar dengan seorang sahabat namanya Huzaifah. Orang tanya pula pada Huzaifah, dari mana kamu dapat cakap-cakap yang macam ni? Huzaifah kata, dia rajin tanya kepada Nabi Muhammad perkara-perkara yang merosakkan amal. Sedangkan orang lain, sahabat-sahabat lain banyak tanya macam mana cara nak tambah amal. Dia tanya sebaliknya, apa yang merosakkan amal? Apa yang merosakkan hati? Ini ilmu soal hati. Dari situlah datangnya ilmu tu tadi. Dia ajar kepada Hasan Al-Basri, dan Hasan Al-Basri dikurniakan yang cakap dia tu macam Nabi-Nabi punya cakap. Dan kalau dia bagi nasihat tu macam para sahabat punya nasihat. Hasan Al-Basri ni dia ada kes dengan pemerintah. Sebab pemerintah
salah seorang gubernur dia bernama Hajjaj. Hajjaj ni dia satu orang yang keras. Dia ni ada zalim. Pernah 6 kali tentera Hajjaj ni keliling rumah Hasan Al-Basri nak tangkap dia. Pernah 6 kali nak tangkap, tapi bila serbu masuk, tengok-tengok Hasan Al-Basri tak ada. Sedangkan sebelum tu tahu dah, dah hantar perisik dah, memang tahu kata Hasan Al-Basri ada dalam rumah dia, ada dalam tempat dia. Askar-askar pun kepung. Bila nak tangkap, tak ada. Sedangkan Hasan Al-Basri memang ada dalam rumah. Macam mana Allah lindung dia, kita tak tahu lah. Maksud dia tentera yang masuk ni tak nampak dia tu, sedangkan dia ada. 6 kali Hajjaj cuba nak tangkap. Hajjaj ni kalau salah sikit dengan dia, dia kira bunuh je. Hajjaj ni dia ni keras pemerintahan dia. Jadi kisah 6 kali dikepung ni disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab dia. Satu lagi peristiwa yang menarik tentang Hasan Al-Basri ni ialah pengalaman dia. Pernah satu ketika dia ni berjalan-jalan di tepi sungai Dajlah. Tiba-tiba dia nampak ada seorang lelaki dengan perempuan, satu pasang. Dekat tepi mereka tu pula ada botol arak. Jadi kalau kita pun nampak keadaan macam tu, tentulah kita kata ni tak baik ni. Tak baik lah. Dan tercetus dalam hati Hasan Al-Basri ni, dia kata teruk semua orang dah. Kalau dia jadi macam aku kan bagus. Dia cakap macam tu. Sebenarnya ni ujian untuk dia, supaya dia jaga hati dia. Nak menunjukkan betapa halusnya persoalan hati. Lepas dia cakap macam tu, di sungai Dajlah tu ada satu perahu lalu. Entah macam mana perahu ni tadi dia karam. Ada 7 orang atas itu semua jatuh dalam air. Yang lelaki yang sepasang tadi dengan perempuan tadi, dia pun kelang kabut terjun. Terjun dalam sungai tu tadi, dia selamatkan seorang, dapat 6 orang. Seorang lagi tu dia tak berjaya selamatkan. Yang Hasan tadi dia tengoklah peristiwa tu. Lepas tu orang ni tadi entah macam mana dia cakap pada Hasan, aku sekarang dah selamatkan 6 orang. Kalau betul engkau ni hati engkau ni baik, lebih baik daripada aku, cuba selamatkan seorang lagi. Dia tak boleh. Orang tu dah tenggelam. Jadi kata orang ni tadi, sebenarnya apa yang kamu saksikan ni adalah ujian untuk kamu. Tak tahulah orang tu manusia ke malaikat ke, tak tahu. Dia kata ni ujian untuk kamu. Perempuan yang kamu tengok yang berdua-dua dengan aku tadi itu sebenarnya mak, ibu dia pun. Dia duduk dengan mak dia. Hasan Al-Basri sangka macam pasangan. Dan botol arak yang ada tepi mereka tu sebenarnya botol saja. Air di dalam dia adalah air yang elok, air biasa. Rupanya nak uji Hasan Al-Basri. Sejak peristiwa tu, Hasan Al-Basri ni dia jaga semua hati dia. Dia betul-betul merendah diri. Itu cerita Hasan Al-Basri. Seterusnya dalam kuliah yang lalu, kita sentuh beza pelajaran ilmu tasawuf dengan pelajaran ilmu fiqh. Dua-dua pun bagus, cuma nak cerita beza. Dalam kitab-kitab fiqh, dia cerita tentang cara-cara sembahyang, tata cara sembahyang. Tapi dalam kitab-kitab tasawuf, khususnya kitab Ihya Ulumuddin, dia tak tulis tata cara sembahyang, tapi dia tulis rahsia sembahyang. Dia ajar sembahyang juga, tapi dia tulis rahsia sembahyang. Maksud dia kupasan dia lebih dalam, sampai ke peringkat hati. Macam puasa. Kalau puasa ikut kitab-kitab fiqh ni, kita jaga jangan makan, jangan sampai makan, jangan sampai minum, jangan sampai berjima, jangan buat benda-benda yang membatalkan puasa. Puasa kita tu Allah terima. Dalam kitab fiqh itu dia cerita. Tapi bila belajar dalam kitab tasawuf, dia cerita rahsia puasa, bukannya cara-cara berpuasa, rahsia puasa. Kenapa rahsia puasa? Dia ada lanjutan dia lagi. Selain daripada jaga daripada makan, jangan minum, jangan buat perkara-perkara membatalkan puasa, kena jaga mata, kena jaga telinga, kena jaga hati, kena ikhlas pula puasa tu. Dia sampai peringkat tu. Jadi hebat lagi yang tasawuf. Sebab tasawuf ni dia lanjutan, dia kualiti. Yang fiqh tadi tu asas. Macam mana nak lulus puasa kita. Sedangkan bila belajar ilmu tasawuf, dia bukan setakat nak lulus puasa, tapi nak puasa tu markah tinggi. Nak lulus dah. Dengan ilmu fiqh lulus dah, tapi nak markah tinggi. Tu ilmu tasawuf.